perkahwinan itu memang untuk mewujudkan ketenangan. Kerana itu Tuhan kata dalam Quran apa, litaskunu ilaiha. Ya, apabila kamu berkahwin dengan seorang perempuan itu, Allah sebut dalam ayat itu litaskunu ilaiha, maknanya untuk mencapai as-sakinah. Sakinah itu maknanya ketenangan. Tetapi hari ini apabila orang berkahwin bukan niat untuk mencari ketenangan, maka di situlah kita dapati bahawa falsafah perkahwinan itu sudah sudah terbesong dari segi amalan masyarakat. Dan kita tengok yang kahwin 20 tahun pun boleh bercerai-berai dan sebagainya. Sedangkan orang kalau kita tengok datuk nenek kita dulu tuan-tuan, itu yang kita katakan janji sehidup mati, sampai mati kahwin. Ya, dia tak senang pun tuan-tuan. Naik basikal, naik kayu basikal sampai mati. Dia bukan ada jenis macam hari ni isteri nak naik kereta tolong buka pintu bagi sebelum isteri nak naik kereta on enjin, pasang aircon dulu bagi sejuk sebab takut isteri panas. Konon. Ya, tetapi akhirnya kita tengok apabila falsafah perkahwinan tersebut tidak dihayati, maka akhirnya juga tidak membawa ketenangan. Wahada fil lahu wal la', dan ada juga orang yang Ibn Hazmi kata nak cari ketenangan, dia cari ataupun melakukan perkara-perkara yang al-lahwi wal la', benda-benda yang melawakan, benda-benda yang permainan dan sebagainya. Kan hari ni orang pergi memancing, kan kononnya untuk nak release tension. Kan ada pergi memancing sampai seminggu 3 kali. Baru ni saya dengar dalam satu rancangan radio pagi ni pun dia marah sebab dia kata husband dia ni seminggu 3 kali pergi mancing dah tak ambil hirau dah pasal rumah tangga. Anak-anak nak jadi apa kata apa, yang penting dia boleh pergi mancing. Pergi main, main bola. Manchester United datang. Kan, tengok bola, janji nak balik ni jiran tuan juga lah di Ampang, janji nak balik pukul 7 malam. Pukul 7 tak balik pukul 2 pagi akan nak tikam ni. Kan? Okay. Walaupun tidak, dan juga macam-macam begitu. Hari ini kita tengok benda yang pelik. Orang buat dia untuk apa? Kononnya untuk nak release tension, untuk mencari ketenangan jiwa. Tetapi dia kata, apa kata Ibn Hazmi? Respon dia kepada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh golongan-golongan ini. Dia kata, walam arafi jami'i hadhihi turuq tariqan musilan ilaihi wa la'alla aktsaraha innama yusilu ila dhiddih. Ya, jadi dia kata, tetapi bila kita tengok orang yang jenis nak cari ketenangan pergi makan, yang nak cari ketenangan pergi main golf sampai tak ingat nak balik, yang nak cari ketenangan macam-macam benda yang dia buat, semuanya ini Ibn Hazmi kata aku dapati mereka tidak mencapai kepada hasrat yang dikehendaki, bahkan sebaliknya berlaku. Macam tadilah pergi tengok bola kononnya nak seronok dengan kawan-kawan, tapi akhirnya balik rumah tangga jadi mak. Ya, macam-macam betul. Yang kita kata dia buat sesuatu untuk mencapai sesuatu, tapi hakikatnya yang diperolehi adalah sebaliknya. Wa innama, tetapi dia kata Ibn Hazmi kata innama, sesungguhnya al-iqbalu 'ala Allah wahdahu wa itharu mardatihi 'ala kulli shay'in dhiddah falaysa lil 'abdi anfa' min hadha at-tariq wa awsil minhu 'ala ladzatihi wa sa'adatihi. Tapi dia kata sesungguhnya hanya satu sahaja jalan yang dia kata aku nampak manusia boleh mencari ketenangan dalam kehidupan mereka, iaitulah mereka berpaling kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berusaha untuk mencari keredaannya. Dia kata itulah yang lebih manfaat. Jadi manusia ini dia kata sepatutnya mereka kena bila berhadapan dengan satu situasi yang boleh memberikan ketenangan, boleh memberikan tekanan kepada mereka ataupun menyebabkan timbulnya kecelaruan dalam jiwa mereka, sepatutnya mereka berpaling untuk mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab dia tuan ada banyak, kalau di sini di bawah ada 9 sebab, tapi saya tak tahu lah tuan sebab kita ni setakat Isya saja, bukan berhenti subuh. Jadi setakat mana yang kita boleh sampai, kita bincangkan. Sebab daripada kata-kata Ibn Hazmi yang panjang ini, dia telah diringkaskan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah. Ya, Ibn Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, dia menaraikan kepada kita tentang sebab-sebab yang boleh membawa kepada ketenangan jiwa.
Yang pertama, ya, at-tauhid. Wa ala hasbi kamalihi wa quwwatihi wa ziyadatihi yakunu syira'u sadri sahih. Yang pertama dia kata, untuk kita nak mencapai ketenangan jiwa, tauhid itu adalah perkara yang penting. Apa makna tauhid? Tujuan dia ialah mengasalkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat dari segi aspek tauhid ini tuan-tuan, bagaimana yang dibincangkan dalam akidah, dalam ilmu akidah, dia ada dua perkara, ada dua bentuk tauhid yang penting. Yang ketiga itu tauhid al-asma wa sifat, itu kita katakan. Tapi tauhid dari segi pegangan hidup kita itu, yang pertama iaitu tauhid uluhiyah. Yang keduanya adalah tauhid rububiyah. Dari segi tauhid uluhiyah, kalau kita lihat dari segi situasi masyarakat Islam pada hari ini, mungkin kita katakan tidak ada masalah yang besar ini. Tetapi bila kita lihat dari segi aspek tauhid rububiyah, di sinilah kita dapati ramai di kalangan umat Islam yang bermasalah dalam mengasalkan Allah dalam aspek rububiyah. Tauhid itu iaitulah kita mengasalkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala apa yang berlaku dalam hidup kita sebagai seorang individu. Tauhid uluhiyah ini maknanya kita mengasalkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang kita sembah. Setakat ini kita tak pernah jumpa lagi lah orang Islam yang sampai saya pula dia tu banyak tangga bawa susu naik sekali, itu tak pernah jumpa lagi. Maknanya dari segi tauhid uluhiyah tidak ada masalah. Tetapi tauhid rububiyah ramai lagi yang perlu menyelesaikan masalah mereka dalam perkara ini. Karena apabila tidak adanya tauhid rububiyah yang hakiki dalam kehidupan kita sebagai seorang hamba, itulah yang menjadi punca utama yang menyebabkan jiwa kita tidak tenang. Karena itu kalau tuan-tuan baca satu kitab yang sangat menarik, iaitulah La Tahzan, kitab Jangan Bersedih, yang dikarang oleh Dr. Ayat Al-Farji. Kitabnya yang agak tebal, tetapi kalau tuan-tuan baca, dia punya kesimpulan dalam kitab itu satu saja, supaya kita tidak bersedih. Dalam kitab itu dia cerita tuan-tuan bagaimana kita nak mengelakkan kesedihan dalam hidup. Walaupun kitab tu dengan kabarnya ada dalam kalangan Jakim tengah mengintai-intai untuk nak mencari unsur-unsur yang boleh menyebabkan kitab itu diharamkan. Saya pun tak tahu apa yang sedangkan perbezaan pendapat itu adalah biasa, tapi tak payahlah sampai nak membawa kepada kita nak mengharamkan buku. Dan sebab kerana kitab La Tahzan itu tuan, saya beri 2 tahun lepas itu naskah dalam bahasa Arabnya, cetakan yang ke-21, telah dijual naskah rasmi ni tuan, bukan naskah cetak rompak, lebih daripada 1 juta. Dan yang dijual dalam bahasa Melayu pun yang diterjemah secara cetak rompak pun dah berapa lama. Naskah rasmi yang dalam bahasa Arab itu saja dijual sebanyak 1 juta. Jadi kalau tuan-tuan baca kitab